Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan masuk pada tajuk yang dijanjikan pada sesi PDPC minggu lepas, iaitu reka bentuk fashion. Bersama saya Puan Nurdiana binti Ramli daripada SMK Taman Desa Skudai. Okey, jadi hari ini kita akan mula dengan perkara yang paling penting, iaitu definisi reka bentuk fashion. Definisi reka bentuk fashion terbagi kepada dua. Pertama, definisi reka bentuk dan juga definisi reka bentuk fashion ataupun definisi fashion. Okey, jadi yang pertama, definisi reka bentuk bermaksud proses menterjemahkan idea dan kreativiti bagi menghasilkan sesuatu produk. Dan penghasilan itu dibuat dengan teliti bagi memastikan produk yang dihasilkan mempunyai nilai estetika serta memenuhi keperluan pengguna. Fashion pula bermaksud gaya atau style serta tingkah laku yang diterima dan menjadi popular pada satu-satu masa. Dan ianya merujuk pada apa-apa saja yang berkaitan dengan perkembangan trend semasa dan terdahulu dalam bidang reka bentuk pakaian, aksesori dan kelengkapan rumah tangga. Ianya juga mencerminkan budaya dan simbolik kepada inovasi dalam sesuatu masyarakat. Apabila digabungkan kedua-dua definisi ini, iaitu definisi reka bentuk dan juga fashion, maka apa yang kita dapat rumuskan ataupun kita hasilkan ialah suatu proses atau bidang seni yang mengaplikasikan idea pada sesuatu reka bentuk atau rekaan pakaian atau aksesori. Reka bentuk fashion menekankan aplikasi konsep, prinsip dan elemen reka bentuk serta estetika atau keindahan semula jadi dalam rekaan. Ianya melibatkan proses pengulangan, peniruan dan inovasi. Ianya juga dipengaruhi oleh budaya dan sosial. Populariti sesuatu reka bentuk fashion berbeza mengikut umur, geografi, pekerjaan dan tempat. Ianya sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Jadi, kata kunci yang di-highlightkan di sini ialah ianya adalah merupakan proses ataupun bidang seni mengaplikasikan idea, rekaan pakaian dan aksesori. Dan juga ianya melibatkan proses pengulangan, peniruan dan inovasi dan memberi pengaruh kepada budaya dan sosial. Okey, dan ianya sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini adalah seperti reka bentuk fashion yang berbeza mengikut umur, geografi, pekerjaan dan tempat. Apabila kita mempelajari sesuatu bidang reka bentuk, kita perlu mengetahui apakah kejayaan yang terhasil pada bidang tersebut. Bagi reka bentuk fashion, ada 4 kejayaan utama lah. Antaranya adalah pereka fashion, iaitu fashion designer, peramal fashion, fashion forecasting, tenaga pengajar dan juga branding image ataupun image consultant. Bunyinya akan sama, tetapi apa yang diberikan ataupun perkhidmatan yang diberikan berbeza mengikut tugas ataupun mengikut bidang tugasnya ataupun konteks perkhidmatan dalam bidang fashion itu diberikan. Jenis reka bentuk fashion terbagi pada dua, iaitu pertama, A. Pakaian dan B. Aksesori. Apakah tarifan pakaian? Pakaian adalah penutup kepada badan dan anggota badan seperti tangan, kaki dan kepala. Contoh-contoh pakaian adalah seperti seluar, baju tee, skirt,
blouse, kemeja, baju kurung dan tudung. Manakala takrifan bagi aksesori adalah benda yang dipakai oleh individu sebagai perhiasan atau tambahan kepada pakaian. Contohnya topi, tali pinggang, sarung tangan, beg kasut, jam dan scarf. Teknik cantuman bermaksud proses mencantum, menyambung atau menyatukan kepingan fabrik atau bahan lain bagi menghasilkan produk berbentuk fashion. Terdapat 4 kaedah cantuman yang utama. Pertama adalah jahitan, kedua sulaman, ketiga tampalan dan yang keempat adalah lain-lain jenis cantuman mudah. Bagi kaedah jahitan, terbagi pada dua, iaitu jahitan tangan dan jahitan mesin. Jahitan lebih praktikal kerana cantuman yang dihasilkan adalah lebih kukuh, sekata dan kemas. Contohnya pengokot atau stapler dan pita telefon juga boleh digunakan untuk membuat cantuman, tetapi untuk mock-up lebih sesuai untuk mock-up kepada reka bentuk fashion. Kaedah sulaman. Kaedah sulaman ni lebih pada tujuan untuk hiasan bagi menjelaskan lagi keindahan dan estetika pada reka bentuk fashion. Terdapat beberapa jenis sulaman, iaitu pertama sulaman manik, ribbon, labuci, benang dan aplikat. Kaedah tampalan digunakan untuk menampal susunan bahan seperti manik, ribbon, fabrik, doko, mutiara, butang dan hiasan lain pada reka bentuk fashion. Bahan-bahan tersebut boleh ditampalkan dengan menggunakan gam fabrik, gam panas, secair lilin dan juga gam serbaguna. Sebagai contoh, tampalan ribbon pada kasut serta tampalan batu dan manik hiasan pada beg. Kaedah lain yang digunakan selain daripada contoh-contoh tadi adalah contoh pengokot atau stapler dan juga pita telefon yang boleh digunakan untuk membuat cantuman seperti pada kertas, plastik dan juga fabrik. Cantuman ini bersifat sementara dan sesuai digunakan untuk menghasilkan mock-up reka bentuk fashion dan juga digunakan untuk mencantumkan benang atau tali. Dan antaranya adalah seperti gelang, rantai serta aksesori perhiasan diri yang lain. Penggunaan alatan dalam reka bentuk fashion penting bagi membolehkan proses penyediaan produk dapat dijalankan dengan mudah, lancar dan selamat. Alatan ini terbagi kepada alatan mengukur, alatan mendraft, alatan memotong, alatan menanda, alatan menjahit dan alatan lain yang sering digunakan dalam reka bentuk fashion. Alatan mengukur adalah pembaris dan juga pita pengukur. Pembaris digunakan untuk membuat garisan lurus, mengukur dan menanda. Manakala pita mengukur digunakan untuk menghasilkan ukuran tepat khususnya yang melibatkan bahagian melengkung seperti mengambil ukuran badan dan menyediakan pola pakaian. Alatan mendraft merangkumi dua alat pembaris, iaitu pembaris melengkung dan juga pembaris sesiku L. Pembaris melengkung berfungsi untuk membuat dan membentuk garisan melengkung dalam proses mendraft pola atau mengubah suai pola. Pola ini adalah kertas yang digunakan untuk memindahkan ukuran badan individu kepada draft pola. Manakala pembaris sesiku L digunakan untuk membuat garisan lurus khususnya yang mempunyai sudut tepat serta memastikan ira lurus selari dengan ira serong.
Alatan memotong terbagi kepada pertama, gunting kertas yang digunakan untuk menggunting kertas khas untuk kertas, gunting fabrik yang digunakan khas untuk menggunting fabrik, manakala kacip dan sniper ataupun sniper digunakan untuk menggunting benang dan juga digunakan untuk menggunting bahagian kecil atau sempit. Manakala penetas digunakan untuk membuka jahitan yang tersilap atau menumbuk lubang butang. Alatan menanda pula adalah pertama, pensel tukang jahit. Pensel tukang jahit digunakan untuk menanda, menulis dan membuat garisan penanda pada kertas dan fabrik. Kapur penanda digunakan untuk menanda garisan pemadan dan memindahkan garis tanda pola pada fabrik. Roda surit dan kertas karbon juga mempunyai fungsi yang sama. Manakala jarum peniti digunakan untuk menyemat pola pada fabrik dan menetapkan kepingan fabrik sebelum jahitan dimulakan. Alatan menjahit terdapat beberapa alatan utama. Pertama iaitu jidal. Jidal ini disarungkan di jari tengah pada bahagian tangan yang menjahit bagi mengelakkan jari tercucuk jarum. Jarum jahit tangan digunakan untuk menjahit bahagian-bahagian tertentu pada fabrik dengan menggunakan tangan. Mesin jahit pula digunakan untuk menjahit jahitan lurus dan menghasilkan cantuman kepingan fabrik. Manakala mesin sulaman digunakan untuk menjahit hiasan sulaman. Alatan lain dalam reka bentuk fashion adalah tweezer. Tweezer ini digunakan untuk memasukkan benang yang halus ke dalam lubang jarum atau memegang batu perhiasan seperti batu manik ketika menggunakan cecair lilin. Manakala pistol perekat panas digunakan untuk mencairkan rod perekat panas semasa mengglow. Pengokot atau stapler digunakan untuk mencantum kepingan-kepingan kertas. Dan yang terakhir adalah pita selofan digunakan untuk mencantum atau melekat. Ini adalah antara alatan-alatan mudah dalam reka bentuk fashion. Apabila kita membuat reka bentuk fashion, kita perlu mengambil kira bentuk badan customer ataupun pelanggan yang ingin kita reka pakaian ataupun aksesori bagi dia. Jadi terdapat beberapa bentuk badan yang perlu kita kenal pasti. Pertama adalah segi empat, iaitu tubular, bentuk badan jam pasir hourglass, bentuk badan tiga segi terbalik ataupun inverted triangle, dan terakhir sekali adalah bentuk badan tiga segi, iaitu bentuk triangle. Jadi semua aspek ini kita perlu ambil kira bagi menghasilkan reka bentuk fashion yang sesuai dengan bentuk badan customer ataupun pelanggan kita. Bahan yang digunakan dalam reka bentuk fashion mempunyai tekstur yang berbeza. Antaranya adalah tekstur yang berkilat, yang kedua tekstur kasar, dan yang ketiga adalah tekstur legap. Ketiga-tiga tekstur ini akan memberi kesan kepada bentuk badan dari segi ilusi optik. Maka pemilihan bahan yang mempunyai tekstur yang bersesuaian dengan badan sangat penting untuk menghasilkan ilusi yang cantik, kemas dan sesuai dengan bentuk badan. Untuk menghasilkan hiasan ataupun rupa bentuk yang lebih menarik dalam reka bentuk fashion, jadi beberapa jenis bahan digunakan. Pertama, fabrik. Yang kedua, benang, fabrik felt, kancing, butang hiasan, dan juga lapik dalam ataupun interfacing. Tujuan bahan ini digunakan adalah untuk menambahkan keindahan kepada hasil reka bentuk fashion kita.
Secara kesimpulannya para pelajar, beberapa perkara penting yang anda kena fokus pada tajuk ini. Pertama, definisi. Definisi reka bentuk dan juga definisi fashion. Dan apabila reka bentuk fashion itu digabungkan, apakah definisi yang perlu anda ingat? Kedua, anda perlu ingat adalah bahan-bahan dalam fashion tersebut, apa yang diguna pakai, teknik dan juga kaedah cantuman. Dan yang paling penting sekali adalah apakah impak reka bentuk fashion itu kepada individu yang memakai hasil fashion ataupun hasil rekaan tersebut. Okey, jadi saya rasa insya-Allah tak susah untuk pelajar kuasai. Ini juga adalah satu tajuk yang sangat menarik. Jadi setelah selesai menonton, jangan lupa untuk jawab soalan dan juga nanti to be yang saya berikan, iaitu PBD di akhir slide ini. Saya harap semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan anak murid saya. Okay, all the best. So don't worry. Saya doakan yang terbaik. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.